Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke sesi ICAP panel bagi bahagian seni halus USM untuk tahun 2020. So untuk tahun ni panel ICAP kita berbesar hati sebab ada panel kita yang bersama kita hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Suci Sulaiman itu sendiri, artis panel ICAP kita yang ada bersama kita. Yang kedua Thank you. kepada Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi Libat Sama Industri Komuniti Dr. Sarina Abdullah yang memungkinkan program ni sebab dia yang sekarang ni pun dia jadi control everything semua. Yang ketiga kepada pengurusi rancangan tadi Dr. Tatriana Ahmad Fauzi, kepada pensyarah-pensyarah yang turut serta dan juga kepada pelajar semua. So yang first kali mungkin untuk just brief saya kena terang sikit program bersama ICAP ni biasanya diadakan setahun sekali lah. So hari ni kita dapat bersama dengan panel ICAP kita. ICAP ni apa maksud dia? Iaitu Industry and Community Advisory Panel. Maknanya menjadi panel penasihat kita lah dalam bahagian kita seni halus. So Suci Sulaiman adalah panel penasihat bahagian seni halus. So saya akan terangkan sikit briefly Suci Sulaiman, just take sikit masa untuk mengenalkan dia sebagai seorang seniman contemporary artis yang penting bukan hanya di Malaysia, di Asia Tenggara, bahkan di peringkat Asia. Beliau sedikit sebanyak latar belakang beliau adalah telah mengadakan 5 pameran solo, 4 daripadanya di peringkat antarabangsa, di galeri-galeri antarabangsa, beberapa dan turut serta dalam beberapa pameran yang berprestij dan tak ramai artis di Malaysia yang dapat sampai ke tahap ni pada yang mengikuti sekarang ni tahap yang Suci Sulaiman sampai ni tak senang dan mencabar bagi saya. Dia dah turut serta ke pameran Yokohama Triennale 2017, Guangzhou Biennale 2014, Singapore Biennale 2011, Documenta so pameran yang elite Documenta 12 di Jerman pada 2007 dan juga menyertai APT Asia Pacific Triennale yang ke-6 di Brisbane pada 2009, selain bersama dalam Art Fair, 2 Art Fair, Art State Singapore dan juga Art Basel Hong Kong. So memperlihatkan CV beliau sangat strong dan kita bertuah hari ini bersama beliau dan dia bersetuju untuk share a few of dia punya pengalaman bersama kita hari ini. So hari ini beliau akan buat pembentakan bertajuk Menterjemah Pengalaman Peribadi Menjadi Karya Seni. So saya ingat ini very interesting untuk student yang banyakkannya sedang awal semester, baru masuk 2 minggu dan banyak nak start buat karya, dan this is opportunity yang besar dan penting saya rasa. Okey, tanpa membuang masa saya mempersilakan Suci Sulaiman untuk membuat pembentangan. Silakan Suci. Thank you Syafrizal. Ya. Panjang introduction. Saya je lah Suci Sulaiman, tak ada yang panjang-panjang tu. Yes, cuma saya tetap saya lah, macam sebelum saya jadi seniman jugalah, seorang anak kepada mak dan bapa saya, as simple as that. Jadi macam ni, saya buat ni pun sebab saya pun berminat pada alternative education sebenarnya. Saya memang tak pandai mengajar dan saya hanya kerja dalam hidup saya hanya belajar. Tapi mungkin saya boleh kongsikan sedikit lah sebanyak apa yang saya buat lah selama ni sebagai Suci Sulaiman tu. Kadang-kadang saya membuat karya, kadang-kadang saya ada lah benda-benda yang saya buat kan. Jaga kambing ke apa ke, semua tu part of I punya journey in life. Cuma saya tak nafikan kadang-kadang saya dijemput juga oleh universiti-universiti yang saya notice para pelajar mungkin agak sulit nak berkarya dalam konteks mengeluarkan pengalaman sendiri tu, pengalaman dalaman tu. Selalunya mereka akan cari some kind of external punya apa kita panggil entity untuk di-refer. Kalau yang dari dalam ni mungkin susah nak translate keluar. Dan saya banyak ditanya oleh beberapa curator, beberapa orang macam mana saya boleh buat benda macam tu.
Jadi untuk student, saya rasa hari ni saya cakap dengan Cik Syafrizal, memang itu niat saya untuk saya mungkin share dengan student. Kalau saya tak dapat share dengan betul tu, saya maaf lah, minta maaf sebab saya bukan pengajar. Saya memang tak kerti mengajar. Saya akan cakap ikut saya punya own bahasa sendirilah. So I hope that you all boleh nak connect lah dengan benda tu. First, benda-benda yang saya akan share ni sama juga dengan benda-benda saya share dengan mana-mana yang artis yang datang dekat saya ke apa. As simple as that lah. Okay. So sekejap saya try to share. Share. Ni pun web apa? Webex ni saya pun benda online ni sebenarnya saya agak saya dari generation X kan. So macam agak dinosaur sikit. Sekejap Ini karya saya yang masa first solo. Saya ni dah lama dalam art scene dari 1998 actually. Tapi saya tak ada solo. Saya pernah buat, saya organize sendiri dekat rumah saya sendiri pada tu tahun 2006. Dan selepas itu saya punya own, apa yang saya panggil saya punya own solo lah. Tapi yang ini yang official as a professional artist lah. So nak cakap professional artist ni pun berat lah sebab tapi ya. Tidak share ke? Sekejap, belum sekejap saya share. Share button kat bawah. Share screen kat bawah. Ya. Okay. Sekejap ini masa saya buat solo dengan Tomio Koyama Gallery dekat Singapore. This is my first solo. So saya masa tu dari tahun 2009 tu saya banyak mencari-cari pasal the origin of Malay. So saya fikir-fikir dan saya banyak juga personal punya dalaman yang saya sendiri cuba heal ke apa ke lah. Kan kita setiap manusia mempunyai pengalaman yang berbeza dalam hidup. Jadi saya dianugerahkan dengan pengalaman yang kelang kabut sikit lah. Jadi saya cuba menggunakan seni untuk detoxify benda kadang-kadang. Untuk kita panggil to close chapter even. So karya ni saya buat masa first solo saya. Saya rasa masa ni saya juga berkesempatan mendapat tawaran untuk membuat monograf saya. Jadi saya rasa Cik Asnul ada involve, of course lah, dia guru saya dulu. Jadi guru bukan saya belajar dengan dia. Saya selepas saya menjadi artis lah. Alhamdulillah apa yang diajar saya bawa sampai hari ni. Kira yang ini saya nak close chapter atau nak put closure dalam bapa saya punya entity dalam dalam berkarya. Sebab kadang-kadang is too penat ya, sebab benda tu selalu keluar dalam bentuk-bentuk karya kan. Seni tu kan dia boleh pick up all the abstract energy dalam diri kita tu. Kadang-kadang kita nak lukis lain tapi kadang-kadang dia terkeluar lain. So yang ini saya ni pokok getah yang arwah bapa saya tanam. Masa tu saya nak buat getah keping. Tapi then saya balik ke kampung, most of my father punya pokok getah dah kena tebang. Cuma tinggal beberapa lah dalam 12 ke tak dalam 12 batang macam tu. Jadi saya ambil 4 batang barat, timur, utara, selatan macam tu. Dan saya collaborate dengan artisan daripada Bali sebab saya nakkan susu getah tu kan, tapi saya tak nak just sekadar toreh untuk buat getah keping tu. Jadi saya dengan kawan baik saya daripada Bali tu, Iwayan Darmadi, saya beritahu dia, kau boleh tolong aku tak? Aku nak tutup closure ni pasal entiti bapa aku sebab banyak sangat kan. Kadang-kadang not nice to always keluar dalam then expose benda tu dalam bentuk exhibition. Kadang orang tengok okay best tapi saya a bit painful. Jadi saya suruh dia carve muka arwah bapa saya dekat ni lah. Apa kata orang tu? Pada pokok getah yang dia tanam tu. Muka dia. Jadi ini tahun 2013. Sebab bila dia carve tu saya tak suruh dia carve kata orang tu as real as possible lah. Ikut dia punya, dia dah tengok gambar bapa saya.
Lepas tu saya suruh dia keluarkan sendiri tenaga tu. Jadi kadang-kadang dia berbeza ya 4 pokok tu, tapi derive daripada raut wajah bapa saya. Jadi getah yang meleleh tu saya pick up untuk saya buat getah keping. Nanti saya tunjukkan you lah. Saya just scroll. Okay, ni tahun 2013 tau. Nanti saya tunjuk you. Ni tahun 2013 ni, nanti 2015 dia dah lain sikit Dia tunjuk. Pokok getah ni dia akan tutup muka tu. Saya tunjuk you Alamak. Dia macam dia makin lama dia akan menutup lah. Okay, ni gambar-gambar yang awal lah Ni barat, ada timur, ada selatan. Maksudnya position of the tree tu. Okay. Ni yang saya pick up getah tu. Okay. Kalau you tengok. Okay. Okay. Then I pick up 2015. 2015 macam ni. Okay. Nampak kan? Nampak, Ni nampak. 2015. Okay. Then ini 2016. Dia dah makin menutup. Then ni pokok yang sama lah. Ini yang sama semua. Okay, yang ini ini kalau you tengok ni ni 2017. Okay, nak boleh buka lah. Lepas tu I dah tak ambil lagi lah sebab dia dah tutup lah. Muka dia dah tutup habis. So benda macam ni kadang-kadang saya percaya benda tu dia ada energi dia tersendiri kan untuk dia proses pokok tu kan, sebab kita boleh transfer tenaga kita dan dia boleh receive dan dia boleh respon balik macam tu lah. Nampak tak dia orang? Saya cuba besarkan dia ni lah. Sekejap. Sorry saya punya mungkin internet tak. So kalau you tengok kan, sebenarnya sekarang dia dah makin tutup, dia dah tutup habis lah. Macam yang saya buat dekat Singapura tu, gambar 3 pemimpin tu, Lee Kuan Yew, Dr. Mahathir dengan Soekarno tu dah tutup habis. Early this year I pergi, Mahathir tinggal sikit aja, Soekarno tinggal hidung aja, dia memang tutup macam tu lah. So, I suka lah actually karya-karya yang macam ni, yang sangat ephemeral lah macam ni kan. Tapi dia derive daripada macam mana cara saya nak close chapter dalam my dad punya entity dalam I punya apa tu, dalam diri itulah. Kadang-kadang kita keluarkan dia dalam bentuk karya, kadang-kadang kita keluar dia dalam penulisan, kadang-kadang kita keluar dia macam-macam lah kan. So macam ni, let me show you benda ni dulu untuk student sebab I rasa mungkin lebih faham sikit lah kalau macam ni. Kadang kalau cakap dia melirik-lirik, bagi I tunjuk benda ni dulu. Yang atas tu dia pasal creativity. Syafrizan nampak? Saya nampak tapi nak kena enlarge sikit kot. Cuba ada pakai tools enlarge tu kot. Contoh atas ni kan. Dia macam creativity ni untuk saya lah saya tak tahu orang lain lah kan. Untuk saya memang anggap kreativiti ni macam sebagai satu anugerah. So dari satu anugerah tu jadi kita tak main-mainkan kreativiti kita lah. Saya pun mula-mula dulu masa kat ITM saya ambil art sebab saya nak heal diri saya. It's a healing tool. Kalau tengok karya awal-awal saya tu, Kedai Ubat Jenun tu, itu pun pasal demensia yang dalam diri tu untuk saya cuba keluarkan dia, buang lah, detoxifykan benda tu. Okay, jadi bila kreativiti tu satu anugerah tu, kreativiti ni pula dia berkait dengan konsep abstrak, konkret, emotion kita. Okay, lepas tu dia macam kualiti benda tu kita nilai lah, sistem nilai tu.
Lepas tu berkaitan dengan macam apa tu akal panjang ni macam pemikiran futuristik. Saya pakai perkataan akal panjang macam tu. Lepas tu kemampuan kita nak fahamkan makna tu lah. Itu yang saya rasakan apa yang saya faham tentang kreativiti. Kalau konsep abstrak konkret ni kita dapat menamakan konsep tu lah macam apa yang abstrak, apa yang konkret tu. Emotion tu macam kepintaran macam mana kita menggunakan emosi untuk berinteraksi dengan manusia yang lain lah, macam human interaction. So kalau kualiti benda ni maksudnya kita boleh memahami kualiti benda yang supaya kita tak manipulate sesuatu situation tu lah. So benda tu akan jatuh pada satu sistem nilai lah. Peraturan cara mengawal berfikir dan bertindak. Sistem nilai tu pada saya ialah peraturan cara mengawal berfikir dan bertindak. Lepas tu dia jatuh, dia narrow down lagi. Sebenarnya benda tu datang daripada macam mana kita create jati diri kita. Sistem nilai tu dia sangat peka pada jati diri kita. So jati diri ni macam saya panggil macam sekolah lah. Sebab tu saya kata saya tak habis-habis belajar, tak habis-habis membentuk dan memahami jati diri dalaman saya. Jadi konsep penghayatan nilai, sudut pandangan, pemikiran, sikap, gaya hidup yang saya nak, pegangan, prinsip, dia memang bersifat abstrak lah. Dan ini sangat compatible pada kita bagi orang seni yang membuat karya sebab kita sangat cekap dan mahir macam mana nak translate abstrak tu. Jadi peringkat awal tu saya memang menggunakan entiti abstrak yang dalam diri saya tu untuk saya translatekan ke artwork supaya saya boleh heal dalam saya boleh sorokkan secret saya boleh, yalah benda-benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak describe secara objektif. Sebab kita ada dua, kita ada jasad, kita ada roh kita dan kita tak boleh deny. Dan kadang-kadang menggunakan yang abstrak tu untuk dikeluarkan, dia menyihatkan kita dan kita boleh lebih sihat dari segi rohani itu ya. Jadi sekolah jati diri ni yang buat masa sekarang ni saya banyak refer pada hutan dengan alam sebagai sekolah saya. Saya balik to basic, that kind of basic to build up my jati diri lagi. Saya masih lagi membentuk dan memahami jati diri. Sebab I think jati diri ni quite important for students. Untuk even saya cakap to the young artist, this is the only point yang you boleh keluarkan karya original daripada you. Walaupun kadang-kadang ada elemen eksternal tu sebab kita manusia kan, kita melihat benda ke apa ke. Memanglah ramai orang pertikaikan mana ada karya yang genuine ke apa. Tapi Allah dah jadikan kita berbeza setiap seorang. Jadi kita kena faham benda tu, yes of course dia ada refer to some external value tapi pada masa yang sama benda tu kita tak boleh tipu dalaman kita. Contohnya lah, saya pentingkan benda ni sebab tu kalau ada yang artis yang datang pada saya, macam mana nak jadi artis lah? Contoh yang soalan yang paling saya kerap dapat, macam mana nak jadi international artist? Tu yang paling saya kadang tepuk dahi lah. Saya cakap mana ada cara benda ni cakap kan. Kau jalan sendirilah. Tapi bunyi tu selfish sebab tu saya yang artis datang, siapa yang ada niat nak jadi artis, macam mana pun saya akan cuba guide. Lepas tu saya kena lepas. Tak boleh guide forever kita kena lepas 2 tahun ke 3 tahun lepas tu kau kena jalan sendiri. Sebab dia kena bentuk. Kadang karya terikut-ikut kan. Macam ni macam karya saya ke apa ke. Jadi kita kena bagi dia jalan. Walaupun dia jatuh tapi dia kena jalan sendiri. Jadi kalau jati diri you faham, jadi you boleh masuk pada disiplin ilmu tu, membentuk ilmu tu dan menggubalnya. Maksudnya contoh saya tak faham mula-mula kenapa saya suka getah kan. Rupa-rupanya tahun lepas bila saya buat tadika getah dengan Macan Museum dekat Jakarta,
baru kita faham sebab saya ni amalan saya setiap kali saya nak buat karya, saya akan ada satu buku. Ni daripada saya student. Sebenarnya karya dokumenta saya tu adalah 2 diary saya daripada saya final year student day. So please don't take apa kata orang tu for granted atau ambil sambil lewa karya-karya awak semasa student, sebab itu yang paling genuine semasa awak berkarya. Dan itu karya tu yang membawa saya ke pesada dunia, bukan karya saya yang saya dah jadi artis. Tak. Masa saya student tu, mana saya nak tahu saya nak jadi artis ke tak. So the curator pick up karya 2 ni yang saya buat untuk final year saya. Jadi saya mengharapkan student-student yang dengar hari ini, please that everything that you produce or you create, it's dalam you, ya. Jadi jangan tak respect dia, sebab lama-lama dia akan bagi pemberat pada nama dan kehidupan you. Itu pentingnya menjadi seorang artis, bukan nak berada di pesada. Yalah, itu bonus itu bonus berada di pesada lah. Saya very lucky alhamdulillah, sangat lucky. Jadi saya nak sangat share pada student yang as a student you have to respect yourself, your creation, whatever yang you produce. Dan disiplin ilmu tu penting because you buat knowledge, you produce your knowledge. Tapi buat knowledge ni bukan masa 5 tahun, 6 tahun, no, the rest of your life. Itu ialah you punya journey, you punya knowledge yang you akan guna pakai. Itu archive you yang you letakkan dalam diri you, yang you nak ajar anak you nak ajar siapa. Tak semestinya you keluar you jadi artis, tapi you know how to produce an artwork. Jadi contohlah you housewife kan, you tengah goreng ikan kan, so you goreng-goreng ikan, lepas tu you rasa macam you akan pakailah elemen emotion, rasa tu kan. Kadang-kadang orang ikut resepi kan kalau ni, tapi kalau you ada art dalam diri you, ada that you faham how to translate that your abstract tu. Bila goreng ikan kan dia konkret, dia satu konsep konkret. You kena goreng ikan, kena garing dan orang akan makan sedap. Macam ni nak jadikan ikan tu sedap? You mesti ada, saya masak ni untuk anak saya yang tercinta. Segala benda-benda tu masuk. Jadi itu adalah satu disiplin ilmu yang daripada konsep konkret dengan konsep abstrak tu. Dan untuk saya beritahu student ya, manusia normal ni dia ada 50 juta konsep konkret dengan konsep abstrak dalam diri dia. You pakai atau you tak pakai je. You ada 50 million. So for me, jangan waste lah. Kita bila kita belajar art tu, kita jangan hanya fikir kita nak jadi artis. You have to use the art untuk kita pakai untuk daily life kita. So that kita akan jadi, tengok semua jalan pun kita rasa bestnya macam tu kan. Tak semestinya dapat dokumenta ataupun dapat Yokohama Adrenaline nak rasa best. Kadang-kadang tak best pun tu kan, macam tapi you kena tahu, saya buat art, saya selalu respect art saya sendiri. Sebab itu art ni membantu saya banyak dari segi personal saya. Jadi saya tak akan disrespect dia. Jadi saya akan buat dia dalam bentuk ilmu. Jadi ilmu ni adalah dasar untuk membina satu tamadun tu. Ilmu ni dia memandu manusia untuk berfikir dan bertindak. Dia macam pemangkin hidup kita lah. Katalah awak tak ada ilmu, mesti awak rasa down sebab sistem manusia ni, you nak kena berilmu untuk nak communicate ke, nak faham makna ke, nak apa ke. So benda-benda ni penting. Dan daripada ilmu tu lah baru kita manifest, keluarkan dia dalam bentuk seni. Kalau kita nak keluarkan dalam seni lah, kalau tak kita keluarkan dia dalam bentuk masakan kita ke, baju anak kita yang kita pilih ke. So maksud I ni, kalau dalam bentuk seni ni kita manifest dalam nilai estetika lah. Dan tahap dia seni ni tahap kehalusan pemikiran tu. Bila you boleh translate the abstract, your personal anecdote dalam diri you tu. So dan juga mengeluarkan creative option dalam menangani aktiviti harian. Contohnya macam atau aktiviti public lah. Contohnya macam Syafrizal, dia tertakluk pada mengajar kan, mengajar student. Jadi dia mungkin itu creative option dia.
untuk contribution dia pada student dia, public. Okay, macam mana cara aku nak mengajar. Tapi dia ada juga yang dia manifest nilai estetika dia dalam bentuk karya. Itu untuk dalaman yang abstrak yang kadang-kadang you tak faham macam mana ni kan. Sometimes colour ke apa ke dia boleh keluar benda tu. Dan abstrak ni tolong jangan elaborate atau korek-korek dia, nak analyse dia, tak payah. Biar dia keluar macam tu. Kalau orang tanya apa ni? Saya tak faham saya pun tak faham apa saya buat. Itu penting kan. Kadang-kadang orang cuba-cuba nak cakap apa dia buat tu. Sebenarnya saya pernah tahu dulu, saya yang artis tau. Saya disoal, masa tu saya buat show, 3-man show dekat Valentine Willy. Ada satu press, media tanya saya, apa you buat ni? Kenapa awak pakai kaca-kaca pecah ni? Entah, saya tak faham. Dia marah saya. Kenapa awak buat benda awak tak faham? Dia, tak faham takkan nak cakap saya faham? Tak boleh. Sama juga masa saya dekat dokumenta. Masa dulu saya sebelum saya pergi dokumenta tu, adalah ramai yang cakap dengan saya apa-apa saya buat tu macam saya macam syok sendirilah kan. Contohnya I cakap apa yang saya buat ni I regard dia sebagai karya seni lah. So kadang-kadang benda tu macam big crime. So is it you cakap anything can become art? Contohlah kan. Tapi I cakap I pay attention at my nonsense lah. I tak adalah kalau I nak tunjuk you tu. Sebab sebenarnya masalah kadang-kadang student dia cuba nak terangkan benda yang dia tak faham sendiri. Jadi dia merapu lah. Dia pergi ambil lah reference Jasper Jones lah apa ni. Padahal kadang ada benda yang keluar tu contoh warna ke tekstur ke yang memang dari dia pun tak tahu macam mana benda tu keluar macam tu. Dia draw dia keluar macam tu. Asyik-asyik keluar macam tu. So benda yang macam ni in terms of psychoanalysis dia tu saya pendek atau shortkan dia sebagai entity abstract dalam diri you. Kadang-kadang you tak perlu question dia pun, tak perlu analyse. Cuma lecturer kan suka tanya kan, apa ni kan. Sebab you nakkan that intellectual discourse tu kan. So intellectual discourse doesn't mean that benda tu kena ada reference daripada some great artist. Kadang-kadang reference you boleh daripada tukang sapu tepi jalan ke yang connect dengan, yang you rasa dia connect dengan you punya karya lah. Tapi nak kena berani lah. Lecturer ni dia tembak pom kan. Dulu macam I kena kan, drawing I kena koyak kan. Drawing macam sial je kan. Cakap, kita pun rasa macam seramnya. Tapi sebenarnya saya, sebab saya tak samakan saya dengan orang lain lah. Mungkin saya ni bebal sikit lah kan. Kalau orang marah tu saya tak kisah sangat. Kalau orang tak suka karya saya tak kisah. Sebenarnya saya jalan. Tu yang buat mungkin saya kebal sikit kot. Sebab saya memang tak kisah. Sebab saya buat karya tu untuk diri saya sendiri. Ya? Ini kita cakap dalam konteks karya lah. Okay, saya akan sharekan chart nombor 2. Lepas tu dah, then kita tengok gambar lah Cakap mencece pun tak syok lah. Sekejap je. Mana dah? Tengok dah lupa. Okay, part 2. Part 2 ni saya nak haluskan sikit, nak fahamkan sikit lagi tentang jati diri tu. Sebab saya rasakan benda tu macam sangat penting. Memanglah ada yang artis yang cakap alamak ni benda lama lah. Orang dah zaman online ni cakap jati diri jauh ke belakang macam tu kan. Tapi saya rasa sebagai seorang manusia, you tak ada baru dan lama kan. You ada hakikat you yang you kena terima. You ada dalaman you. Dia bukan bersifat luaran saja. Jadi jati diri tu ialah zat atau parti kemanusiaan tu. Dia bersikap unsur rohaniah tu, seseorang yang patuh pada jasad. Kan kita ada jasad kita kan. Jadi kita tahulah macam mana nak gunakan tangan kita. Macam mana kita faham tangan kita. Tengok tangan kita lain. Tangan saya lain dengan tangan Syafrizal. Kan mungkin Syafrizal buat art lagi cantik. Saya mungkin tak senonoh. So benda-benda ni kita kena faham dalaman diri kita. Jadi di kita ni, jati diri kita tu dibekalkan dengan daya lah. Daya motor dan daya deria yang memenuhi keperluan
jasad untuk mencapai kemahuan yang you nak lah. So asas jati diri, yang ini saya ambil Imam Ghazali punya lah ni. Sebab saya kita kena ada reference Maksudnya dari segi untuk you polish, belajar ni macam-macam. Kita boleh belajar dari buku, kita boleh belajar daripada alam, kita boleh belajar macam-macam. So jangan hadkan diri awak dengan hanya buku sahaja. Tapi buku tu penting, dia ialah orang punya thoughts dalam tu yang mungkin you boleh guna pakai. So daya nafsu kita ada, ciri-ciri haiwan tu, daya amarah tu marah, ciri-ciri keganasan, dan daya intelek, ciri-ciri ketuhanan tu. Jadi dari daya intelek tu kita akan lahir sifat berilmu, berhikmah, keyakinan diri. Maksud saya tu kadang-kadang saya dulu awal-awal saya buat karya kan, kadang ada gambar bogel-bogel lah, apalah kan. Mak angkat saya cakap, awak tahu tak apa awak lukis tu permanent, dia kata. Apa awak cakap mana? Awak berdosa ni. Kita muda. Ini saya tak tipu diri saya ni. Saya nak buat ni. Dia cakap kan. Dia cakap tu saya faham sekarang. Dulu saya tak faham. Dulu saya cakap yang saya nak, saya tak tipu diri saya apa saya nak buat. Kalau benda tu keluar dalam bentuk yang buruk, dia buruk lah. Sebab masa tu mungkin saya buruk masa tu. So, it is satu journey kita sebagai hidup sebagai manusia ni. Sebab saya tak asingkan antara jadi artis dengan jadi manusia ni. Dia sekali, dia duduk dalam satu rumah. So cuma kita ada, macam Cik Asnur kata, kita ada banyak external identity. Kadang kita jadi macam ni, kita jadi macam ni. Tapi you kena mahir dengan jati diri you kena build jati diri you jadi yang elok lah, supaya nanti energi-energi yang best tu masuk pada you lah. Sebab benda ni penting untuk orang yang deal dengan seni. Sebab dia tak lari pada hakikat ni. Walaupun you nak jadi contemporary artist yang totally deny, katalah elemen-elemen yang abstrak ke apalah, katalah you nak buat benda robot lah, katalah kan. It's very technical, it's very science. Sebab patah balik hakikat dia manusia yang cipta. So dia tak boleh naik macam apa yang Allah cipta lah, macam tu. So intipati diri seseorang tu dia berkait rapat dengan konsep konsep penghayatan nilai. Nilai ni penting sebab orang art dia buat nilai. Dia pandai, dia mahir menukar nilai. Macam saya cakap, saya boleh tukar lampu sayung ni, nilai dia daripada tak ada nilai boleh jadi RM2,000 contohlah. Kan itu nilai mata wang. Tapi kita kena berhati-hati, kita tak boleh manipulate situation. Sebab tu jati diri kena kuat. Sebagai student, please remember this. Awak pergi mana pun, one day awak jadi Perdana Menteri ke apa ke, it's the same. Pada saya lah benda tu penting. Jadi dia bersifat abstrak, dia instinktif, dan juga dia conceptual. Dia dalam tu dia ada jiwa, perasaan, pemikiran, kefahaman diri. Ramai orang kata orang art ni melankolik, gila ke apa ke. Sebenarnya itu ialah abstrak tu lah. Dia melayan abstrak dia tu lah. Tapi dalam konteks world punya perspektif tu, secara literal dia, jati diri tu pelakuan diri, introvert, extrovert, kemahiran, kebolehan, bakat, prestasi, kecekapan you, paradigma, cara you berfikir, pegangan you, sistem kepercayaan, agama, nilai, dan juga last kali tu diri, physical you. Okay. Habis ni. Okay. Lepas tu cuma yang last ni, then daripada situ saya letaklah macam kreativiti satu anugerah tu. Lepas tu Sushi Sulaiman, jati diri dia tu. Lepas tu macam ni. Dia kreativiti tu, I letakkan bawah tu Sushi Sulaiman, jati diri. Lepas tu my art lah, kesenian. Kesenian tu terbagi dua, abstrak dengan konkret. Dan abstrak tu my artist, artwork, being artist lah. Yang konkret tu being public creative. Sebab saya dah mula cuba try lah all this public creative sebagai alternative education. Sebab public creative tu untuk kita bagi contribution. Sebab sekarang ni saya pecah. Jadi apa dealing dengan karya-karya saya akan suruh
agent saya handle lah platform-platform tu ke apa ke artwork ke apa. Tapi hari-hari yang saya sibuk buat kerja-kerja, kalau especially kalau saya balik Malaysia, saya dah decide few years ago that 3-4 tahun lepas lah saya memang dari 2014 kot saya memang tak nak banyak berada di platform dekat Malaysia. Sebab saya rasa bila, bukan sombong bila saya balik Malaysia, saya nak jadi sebagai public kreatif. Maksudnya membantu public dengan idea-idea kreatif, memberi creative option pada public. Yang terbaru ni saya buat untuk Labu Sayung, lepas tu saya ada buat sekolah adat dengan orang asli. So benda-benda ni memang tertutup lah, saya tak advertise kat mana-mana, tak inilah. Macam Labu Sayung tu sebab makcik tu perlukan platform majalah 3 tu. Bukan untuk saya lah. Jadi kita tengok pada certain benda lah. Yang itu more pada conservation art yang saya praktiskan untuk public kreatif tu tadilah. 2 minggu lepas kan? Yes. 2 minggu lepas masuk majalah 3 lah. Sebab saya tengok banyak kajian tentang Labu Sayung tapi tak ada siapa yang nak keluarkan benda tu, yang mengatakan secara, manusia sekarang kan suka technical kan, dia suka facts kan budak-budak muda sekarang kan, dia suka sangat fakta. Sebab dia orang apa pun dia boleh google dekat dalam ini kan. Jadi fakta mengatakan yang air Labu Sayung tu mempunyai pH yang paling tinggi iaitu 8. Jadi saya, bila dia invite saya, sebab saya yang beli labu-labu makcik tu, sebab makcik tu dia tak nak buat lagi. Jadi kita nak encourage dia, kita nak buat conservation ni kan, kita nak encourage dia. Okay makcik buat, saya beli. Makcik buat, saya beli. Buat apa pun saya tak tahu lagi lah. Tapi dan kita sebagai orang kreatif, kita macam-macam idea. Mungkin kepakaran saya membuat pameran dan memberikan dari pameran tu, bila kita, itu yang saya cakap tentang nilai. Macam mana awak nak memberi add value pada objek seni dan tradisi macam Labu Sayung. Tak semestinya art. Jadi memang saya mempunyai pengalaman membuat pameran as exhibition maker. Jadi saya membantu makcik itulah yang dah 54 years tak mendapat, kata orang tu sepatutnya lah in terms of sistem nilai manusia tu lah. Dia memang nak sistem nilai tu. Jadi saya bantu dia lah dari segi tu. Boleh tak saya tunjukkan karya getah yang selebihnya? Yang macam saya cakap tu tadi, karya susu getah yang saya ambil daripada pokok tu, ni pameran yang my first solo dekat Singapore. Saya buat balik rumah arwah bapa saya, my father punya first house. So ni dalam galeri, yang tadi tu luar, yang tadi ni luar. Dia macam ni. Tu ada 9 getah keping. Yang ini saya buat kita 9 orang adik-beradik kan. Press ni Press ni ke dekat Muar? Sendiri. Ni dekat Segamat. Dekat kebun getah bapak saya. Sendiri. Mesin pun lagi nak. Masa ni saya tak pakai mesin Yang work saya yang dekat Hong Kong tu saya pakai mesin. Yang ni ada surah-surah Al-Fatihah lah. Saya pakai apa tu yang panaskan api tu apa? Soldering punya ni atas papan. Pada masa tu, yalah macam-macam lah. Politik lah apa kan. Bapak saya sangat patriotik sebab tu saya keluarkan macam ni. Itu painting yang dalam rumah tu, yang kat tingkap tu, saya buat. Itu saya panggil yang lukis painting yang bertenaga lah. Maksudnya saya pakai memang tanah kubur bapak saya. Campur dengan saya bakar karya saya yang Singapore Biennale tu. Sebab karya tu dia pasal rumah Sulaiman bapak saya kan. Jadi saya abu tu dengan drawing saya bakar. Dan lepas tu saya campurkan dengan tanah kubur bapak saya. Lepas tu saya buat karya. Jangan ikut macam saya sikit mungkin terlalu ekstrim. Awak orang ikut masing-masing punya journey dalam life. Sebab masing-masing lain dia punya jalan cerita dia.
Ini dekat Gilman Barrack ke? Yes. Okay. Ni sudah karya ni. Lepas tu ini yang dekat CCA. Ni semua karya-karya saya yang ada related to getah. Ni dekat Art Basel Hong Kong. Dia macam ada yang curated show. Ada yang normal booth show kan. So yang curated show ni selalu curator akan pilih beberapa artis lah untuk. Ini saya buat. Kenapa? Ini saya buat muka-muka pemimpin ASEAN yang saya sukalah. Yang ini nanti saya tunjukkan awak proses dia. Yang ini saya pakai mesin getah. Yang ini banyaklah yang artis yang masa tu membantu saya lah. Sebab dulu kan saya ada galeri kan. So jadi memang ramai yang artis yang sampai sekarang masih lagi melepak-lepak dengan saya. Banyak juga dia orang ajar saya yang kadang benda. Saya tak tahu ni kenapa tak boleh buka. Saya buat bangsa getah, salai getah. Yang ni kan, orang-orang semua kata, you buat, especially Mak Saleh lah, you buat cheese smoke ke, dia kata kan. Buat bau dia, sebab kita salai dia. Nanti saya beritahu awak proses dia tengok sekejap. You tengok. Ni ini yang artis juga ni, Bakir Baharum. Tak tahulah you all kenal ke tak. Ada Anwar Suhaimi. Sebab masa saya dekat 12 tu memang ramai yang artis nak jadi artis. Tapi kadang-kadang because galeri kita kan very commercial driven kan, kadang susah untuk galeri nak ambil diorang idea-idea yang pelik-pelik sebab menggunakan duit kan. Ni kita ambil susu getah. Kita tapis. Ni alhamdulillah lah, macam galeri saya kat Tokyo tu dia pun sama gila dengan saya. Kadang idea-idea saya, saya nak ada rumah salai kan dekat kebun bapak saya. Lepas tu dia bagilah duit, saya buatlah rumah salai saya sendiri. Benda-benda ni macam seronok kan. Memang best lah buat work ni. Saya tak pernah cakap tak best, memang best gila. Press machine ni beli ke memang ada kat situ? Saya beli. Tapi yang table-table tu semua saya buat lah. Ni dekat, ni masa salai lah. Mula-mula saya salai, saya tak tahu salai. Habis meleleh semua sebab panas sangat. Habis cair semua getah saya. Buat lagi kan, beli susu getah apa semua. Masa ni saya tak pakai susu getah bapak saya sebab bapak saya hanya tinggal dalam 12 pokok. Jadi kita beli susu getah. Jemur dia. Tu pemimpin-pemimpin lah. Ada Soekarno, ada Naradom Sahano, ada macam-macam lah. Tun Razak ada, Aung San Suu Kyi ada. Yang mana yang saya macam saya suka lah. Okay, lepas tu karya saya dekat Gilman Barrack ni. Saya ada buat karya yang kata orang tu hit and run lah sebab saya tak dapat kebenaran sebenarnya, tapi saya buat jugalah. Saya masuk juga dekat hutan kat belakang Gilman Barrack tu. Itu spesies pokok getah yang untouched dan daripada awal yang British bawa dulu ke Botanical Garden dekat Singapore tu. Kan dia bawa 22 pokok anak-anak benih, 11 dia hantar ke Kuala Kangsar, ke Malaysia lah, ke Melaka sikit, ke Kuala Kangsar. Dan lepas tu yang 9 dekat Singapore. So ini daripada spesies yang awal tu. Jadi dia tak pernah ditoleh, jadi susu dia tak banyak. Jadi saya tak boleh buat getah keping kat situ lah. Ni sama saya dengan Iwayan Damadi. Tapi lepas buat ni saya dengan Damadi sumpah serik tak nak buat lagi sebab we hurting the trees. So saya rasa saya orang yang sangat manipulatif. Jadi kita dua-dua ni Lee Kuan Yew masa nak buat muka Lee Kuan Yew. Ni kita rasa macam kita penjenayah seni lah kan. Membuat karya sampai pokok, hurt pokok kan. So kita pun rasa macam
berhentilah buat ni. Banyaklah dapat invitation dekat Cambodia, dekat mana. Please lah buat benda ni. So kita stop. Tu kan ada jaring-jaring besi tu. Kita panjat, kita pergi kat sebelah sana. 50 tahun lebih kot usia pokok. Apa pula? Dia daripada 18 lebih. Fui, 100 tahun lebih ya. Tak. Ini mungkin anak-anak dia lah yang Okay. yang dekat botanical. Oh sorry. So ada Mahathir. Masa tu kita nak buat banyak. Tapi yang kita dapat ialah yang sempat buat lah 3 muka je lah. Damadi dia daripada Indonesia, dia nak buat Soekarno lah. Dan kita berada dekat Singapura, kita buat Lee Kuan Yew. So I buat Dr. Mahathir lah masa tu. Ini I cepat-cepatkan saja dia proses dia macam tu lah. Student jangan tulis sebarang pokok-pokok. Saya memberi example yang tak baik pula ni. It is very painful for me tau dengan Damadi sebab orang Bali dia sangat sayang pokok, dia sangat appreciate nature Jadi saya dengan dia lepas tu kita terus namakan collaboration kita ni Getah Bening. Getah Bening tu dalam bahasa Indonesia maksud dia kanser. Maksudnya kita memberi penyakit kanser pada pokok ni. So collaboration tu kita namakan Getah Bening lah, saya dengan Iwayan Damadi tu lah. Ni pokok-pokok getah. Ni I tak ingat, ni 2016 kot. Lee Kuan Yew dah jadi macam tu. Siapa terserempak malam-malam memang bye-bye lah. Siapa masuk hutan kan nampak macam ni kan. Tu Soekarno. Ni yang saya pergi tahun ni, awal tahun ni. Tu hidung Soekarno Ni Mahathir. Dah tinggal macam tu. Lee Kuan Yew dah totally bye-bye, dah tutup. So, okay. Sekejap. Ada lagi. Nanti kejap. Tadika Getah ni last year saya buat dekat Macan. Masa saya buat ni saya ada tulis buku pasal main getah lah. Saya pun tak tahu, kadang ada museum-museum dan mana-mana pihak yang gemarkan idea-idea gila saya. Jadi saya pun melompat aje lah kan, orang dah nak sponsor kan. Sebab being installation artist ni sangat you tak boleh kaya lah. You memang habis duit you berhabis buat benda yang you suka buat lah. Production selalu very high cost. Ini pokok getah saya bawa masuk dalam museum. Banyak protokol dia lah. Ini saya panggil dia Tadika Getah. Ni dia keluar susu dia. Ni kat mana? Dekat Macan, dekat Jakarta. Museum Macan. Dan pada masa yang sama saya ada pokok getah ni dia tak mati, cuma daun dia apa semua dia tak boleh survive lah. Ini pameran ni berkait dengan architecture actually. Lagi satu I ada Tadika Getah. Dia 2 sekali jalan serentak. Tadika main getah ni untuk education punya department. So daripada idea-idea getah tu saya keluarkan dia untuk buat games and toys and a space untuk children explore getah. Sebab saya selalu baca getah ni selalu negatif aja connotation dia dalam konteks art lah. Selalu dia jadi macam economic propaganda by the British apa semua. Padahal getah tu playground saya masa saya kecil. Bapak saya penuri getah kan. Saya set up dalam room tu a landscape. Ada anak getah. Belon-belon ni semua dia buat daripada latex yang asli lah. Saya bekerjasama dengan lembaga getah dekat Jakarta. Saya buat congkak ni, main congkak dengan biji getah. So yang kat bawah-bawah tu semua daun getah lah. Ni main apa tu, hentak getah tu. Jadi budak-budak Jakarta lagi dia orang tak pernah tengok. Kita macam kita banyak landscape getah kan. Setiap kali kita balik kampung
kita boleh tengok. Tapi macam kat sana dia, kalau kat Jakarta tu ramai yang tak pernah tengok pokok getah, pokok macam daun getah ke apalah. Yang ni saya buat chop stem. Saya kan apa tu dekat Japan tu gila main apa chop stem tu kan. Jadi saya buatlah daripada biji getah, idea-idea daripada yang derive daripada getah lah. Ni rubber stem. Sebab rubber stem pun getah kan, daripada bahan getah kan. So macam ni lah belon. Sebenarnya belon tu saya nak buat bermacam-macam shape. Tapi tak ada masa. Macam ni lah saya nak buat shape mata lah, telinga lah. Ni daripada budak-budak dan orang dewasa buat apa semualah. So, okay, sila tanya saya soalan. Habis sudah. Okay, terima kasih kepada Suci. Dan saya rasa tanpa buang masa, saya buka apa ni persoalan kot student nak tanya, beritahu nama dan daripada tahun berapa dan terus tanya soalan Okay, kita dah boleh sekarang tanya soalan. Saya selalu tanya soalan yang bodoh. Jadi tanya je saya apa-apa. Sebab okay, mungkin benda ni bukan untuk Suci. Mungkin saya tanya dulu kot. Saya tanya dulu. Tu siapa tu? Okey. Tak, saya nak tanya tu. Tak, yang terima kasih Susi presentation yang sangat menarik. Saya tertarik dengan yang getah yang dicetak muka Soekarno tu. Macam mana teknikal dia? Saya sebab teknikal dia. Dia buat getah keping ni kan mesin kita tu kan dah ada cetak dia sendiri. Yalah. Tapi saya nakkan ada muka kan. Jadi saya buatlah mold. Saya buat mold. Saya ada macam plate mold yang saya press masuk sekali dalam getah punya mesin tu. Sebab tu masa nak masuk getah tu awak nampak ada dua orang, seorang jaga bawah, seorang naikkan atas tu sebab dia ada mold dia tu kat tengah. Dia press sekali masuk. Dia press sekali masuk. Terima kasih. Sama. Ni mesti nak buat karya je ni. Syafrizal. Memang concern dengan soal medium sebagai message of course. Sebab medium dia memberi makna kan. Dia ada makna dia sendiri, dia boleh memberi makna dia. Dan saya boleh add sikit makna lagi. Yes, sangat-sangat concern. Okay. Saya Najwa tahun 3, saya nak tanya macam mana puan ada keberanian untuk ukir muka figure pada pokok otak. Sebenarnya saya tak suka nak buat pokok macam tu. Tapi saya sangat terganggu dengan bertahun-tahun sejak arwah bapa saya meninggal, saya banyak entity dia sebab saya pun nak move on kan. Kita tak best lah kalau kita nak carry banyak sangat benda yang mungkin ada benda-benda yang tak best kan. Jadi saya kena berdepan. Saya memang tak berani masa tu. Tapi saya nak face to face dengan arwah bapa saya pada, yelah jasad tak boleh kan. Jadi kita ambil satu entiti yang hidup iaitu pokok. Jadi saya tahu dia ialah penoreh getah dan saya spend banyak time dengan dia. My most memorable memory ialah dengan dia kat kebun getah. Bau tangan dia yang bau busuk, asid getah tu apa semualah. Saya pun tolong dia pergi menoreh. Jadi sebagai anak penoreh getah tu saya nak berdepan dengan dia dengan pokok getah yang ditanam. Jadi saya bukan pengukir. Jadi saya collaborate dengan Iwayan Darmadi tu. Memang pada awalnya saya dengan dia pun terketar-ketar. Saya pun tak tahu macam mana dia cakap yes. Iwayan Darmadi ni tak pernah keluar Bali. Dia memang tak nak ini. Tapi tak macam mana dia kata tak apa aku tolong kau. Sebab benda ni sebenarnya memanglah untuk buat solo, pameran solo saya. Tapi pameran solo tu most of my closest friend tahulah benda tu. Sebab pameran solo tu tajuk dia Sulaiman Itu Melayu. Saya nak belajar tentang Melayu ni daripada bapa saya sendiri. Buat apa nak pergi cari jauh-jauh baca buku ke apa tentang Melayu. Saya kena tahu daripada
bapak saya sendiri. Dan bapak saya dah meninggal, jadi saya pick up balik apa yang ni. Memang keberanian tu sangat tak ada tak ada. Takut ni nak berdepan dengan, sebenarnya saya dah erase banyak juga memori dengan dia ya. Sebab adalah beberapa benda yang saya tak boleh nak cakapkan kat sini. Jadi bila nak berdepan tu satu benda yang sangat sukar. Dia berdua tu lah pergi kat kubur dia, saya berdoa, dia dengan cara Bali dia kan. Dan kita berdepan lah dengan pokok tu. Minta maaf lah, kita memang minta maaf. Yang Bali tu dia buat ritual dia, ada bunga letak kat bawah. Orang kampung kat Seramat tu memang ingat saya buat ajaran sesat. Kan? Ada 2-3 orang datang, apa ni kau buat ni, bawa ajaran sesat ni kampung. Dan kita kena explain lah to public niat kita. Lagi macam katalah ambil tanah kubur tu kan. Lagi satu benda yang nak buat apa? Betul tak? Tapi asalkan, macam tu I cakap, bila jati diri you clear, bila you tahu nak ni, you boleh buat. You memang boleh buat. Sebab you tak buat salah. Lagi satu ni, I'm Syahira, final year student. Macam mana rasa masa mula-mula boleh terfikir nak guna getah? Pun memang dah tahu cara handle getah dari kecil. Saya anak penoreh getah. Saya memang menoreh getah sebelum pergi sekolah. I'm Khairul Zaman, second year student. Not really a question, but I love the way Puan elaborate much thing. Thank you. More on personal development, finding purpose, not merely about trying. Okay, thank you. Soalan dari FB. Hai, saya Nurul Ain dari 4th year. Ada ambil student intern tak? Saya tak mengajar. Saya tak ni. Minta maaf. Saya tak gerti mengajar. Sumpah, tanya Syafrizal. Dia tahu. Cik Asnul lagi tahu. Saya Isma dari student final year. Saya nak tanya, ada tak terfikir dan kenapa tak dipersembahkan melalui painting? Ada. Saya pelbagai ya. Medium saya pelbagai. Saya ada painting yang saya simbah susu getah kan. Ada yang contoh macam getah keping tu saya consider dia painting juga. Kalau awak nak kata painting kan dia 2D kan, format dia kan. Saya tak begitu formalistik sangat lah. Saya tak ke situ. Jadi painting tu saya boleh pecah. Tu yang dari awal saya banyak kena tembak lah. Macam orang cakap, how can you cakap benda ni as art? So nanti tu yang saya pelik bila saya ke Documenta tu, saya duduk sebulan dekat Documenta apartment tu bersama curator lah, entah siapa-siapa lah. Yang pangkat-pangkat yang kata orang tu digeruni lah. Cuma diri saya lah, kalau level akal saya kat situ lah. Saya pernah ditanya orang, prelude contemporary saya ni kat Malaysia tu dari mana kan? Dari Susu Galur dia. Tu yang saya balik Documenta, saya tak mau jadi artis. Saya go into archive sebab saya tak tahu banyak benda. Dan saya gila tengok Documenta atas yang daripada 1955 tu. Saya rasa, tak boleh jadi artis buat archive lah kan. Sebab saya tak tahu banyak pasal Malaysia. Itulah the reason saya collect banyak material yang keluarnya karya Mua Art Kindergarten tu. Tapi saya selalu letakkan tahap kepandaian saya di tahap tadika. Sebab semua benda kalau tengok saya ada banyak tadika sekarang. Tadika getah, tadika kesumba, tadika ni apa, macam-macam. Macam sekarang ni kan saya cakap saya banyak bermain dengan pasal hutan, pasal alam, saya patah balik ke situ. Sebab saya fikirkan setiap tradisi manusia tu, tamadun manusia tu berasal daripada hutan. Daripada apa yang dia absorb daripada hutan. Especially kita dekat Tenggara ni. Jadi saya dengan kawan-kawan tahun 2016 tu kita beli a piece of land, hutan dekat Perak. Jadi kita banyak bermain dekat situ. Kita tak ada buat apa-apa, keluar masuk. Ada rimau, ada apa kan. Kerja kita ialah nak be part of nature, just to observe nature. So dari situ memang saya rasakan itulah aktiviti saya kalau kat Malaysia ni. Masuk hutan kan. Tengok, kan dengar baru-baru ni dengar bunyi harimau, cabut lari keluar kan. So jadi jati diri tu saya sentiasa try to develop. Dan bila tahu kita kan manusia kadang-kadang kita setiap tahun kita lain inspiration kita kan. Jadi samalah. So kalau awak tengok sekarang saya pecah dua kadang-kadang. Aktiviti profesional tu dan aktiviti. Kadang-kadang dia masuk sekali karya-karya. Nama saya Saya Isma. Saya nak tanya ada tak terfikir.
Ni Tak, painting yang- tadi lah. Okey, okey. Yang sebelum tu, Rabiatul Ilya. My name is Rabiatul. My work is probably best known for being ephemeral. Apa tu question mark? Maksud dia apa? Dia tanya soalan lah, yang you bagi statement tadi, my work is probably best known for being ephemeral. So dia tanya apa tu, maksud you cakapnya. Oh, ephemeral. You tahu kan ephemeral tu dia 1 detik satu Sementara. dia bersifat sementara. Dia macam satu very 1 detik 1 art lah, macam contohnya lah, macam air. Kalau saya pakai susu getah tu dia ephemeral lah. Dia tak adalah form dia statik, dia tik 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 tik. Tu dia sentiasa lain, dia bersifat sementara. Dia akan pupus, dia akan hilang macam tu. Saya suka sebab dia macam dia ialah you lah, life lah. Itulah life. So art tu kadang-kadang dia macam ni. Art tu apa yang kita manifest. Contoh macam awak ada katalah nak buat idea pasal Cik Syafrizal kan. Awak lukis. The first benda keluar kat kepala awak nak lukis dia kan. Tak best lah, tapi ni idea lama, lukis portrait kan. Awak nak contemporary kan. Awak kena cari Cik Syafrizal yang Cik Syafrizal bukan 2D. Dia 3D, dia 4D, dia 5D, dia 6D, dia macam-macam D. Jadi awak kena cari entry point yang pelbagai tu. Kadang-kadang yang lain tu kebanyakannya ialah bersifat ephemeral. Nak translate tu lah. Sebagai student awak takut nanti awak tak gerti macam mana nak defend work awak, macam mana nak cakap. Saya pun belajar lama. Saya tak tahulah sampai saya first gunakan ephemeral tahun 1998. Saya buat karya dekat masa tu saya lepas balik Jepun. Saya gila dengan ephemeral punya elemen. Jadi saya balik, saya pakaikan perkataan ephemeral tu. Arwah Piadasa ni tembak saya. Kat saya orang bukan calang tembak saya. Pam, dia tembak saya. Apa ni, what do you ni pakai ephemeral? Masa tu bila kita tembak, kita jangan melenting. Tembak tu mistake. Making mistake is the best learning process. Buat salah. Mengaku. Jangan tak mengaku. You buat salah. Saya salah lah. Saya mungkin tak pandai. Saya pakai perkataan ni tanpa saya mempunyai pengalaman yang lama tentang perkataan tu. Ingat jadi seorang artis tu kalau awak membohonglah diri awak sendiri. Sebelum awak nak bohong orang ramai, awak dah bohong diri awak sendiri. Jadi kita tak payah pakai benda-benda macam tu. Apa ni? Hi, I'm Li Ting. Finally, I wanted to ask what is the most important thing or what are the characteristics that I need to prepare myself for the art industry. Art industry. Macam tu lah saya cakap, kita patah balik. Okay, you boleh terus berkarya. Okay, contoh. You habis belajar degree you, USM, ambil art, fine art. Mesti you nak jadi artis, betul tak? Okay, jadi apa yang terfikir kat kepala otak you macam mana jadi artis tu, jadi. Saya pernah cakap dengan student Jepun, semua nak jadi artis kan? Sana lagi, skill memang excellent. Tapi dah terlalu ramai orang nak jadi artis. Tanya saya, macam mana saya nak jadi artis? Kalau secara teknikal, buat karya, expose. Buat exhibition. Buat karya, buat exhibition. Buat karya, buat exhibition. Itulah jadi artis. Seorang artis kalau awak sebut art industry. Tapi, dalam awak buat karya dan expose tu, bila awak expose, awak akan tengok orang ada suka, ada tak suka, ada beli, ada tak beli, ada curator buat awak punya knowledge ke tidak ke, apa ke. So, benda-benda ni dari situ awak akan accumulate, awak akan belajar jalan. Saya pecah dua. Bila saya dah jadi artis, saya nak yang lagi satu ni, public creative tu. Saya rasa bila dah umur meningkat ni, saya suka pada contribution tu sebab kepuasan yang berbeza dengan being an artist. Dan ramai juga cakap, alah Sushi boleh lah cakap, you dah up there, you nak ini. No, it's the same. Saya arwah Ibrahim Hussein pernah cakap dengan saya, Sushi ingat jaga nama, sebab nama akan jaga awak. Nama tu pemberat awak. Jadi nama macam mana nak jaga dalam industri. Jangan nanti orang tembak, you buat rubbish ni, apa ni kan. Awak dah kecut kan. Alamak, matilah aku. Tak.
buat mistake tu is a bonus for you. When people pinpoint benda yang salah dekat you, it's really a bonus for you. I bukan artis yang orang suka. Sentiasa memang kena tembak. All the way. Okay? So, for me, for you to prepare in the art industry, buat artwork, exhibit, expose and understand the system. Setiap benda, setiap industri ada sistem dia sendiri. Jadi awak kena faham. Jadi artis pun ada sistem dia sendiri. Yang saya tunjukkan awak tadi tu ialah sistem macam mana awak nak prepare diri awak jadi artis. Awak kena tahu kreativiti macam mana, dari mana, apa dia lah. Lepas tu siapa? Nur Syahira dari first year. Apa antara cabaran semasa mengikuti bidang ni? I sangat blessed dalam bidang ni. Ramai kadang-kadang ada orang cakap dengan my young artist friend lah. Tak payahlah jadi artis, susah lah. Kau jadi benda lain kan? Contohlah. Tapi bila dia datang kat I, dia kata nak jadi artis lah. Macam mana? I tetap encourage. Sebab pengalaman I berbeza dengan orang lain. Pengalaman I jadi artis best. Best gila. Gila babi best. So, saya rasa cabaran apa pun awak buat memang ada. Tapi being an artist tu, being myself. So, I tak banyak cabaran. Sebab I just handle myself. Kalau orang tak suka, I belah. Kalau orang suka, I pun belah juga. I tak duduk pun dekat orang yang suka I pun. I belah juga. So soalan dari Dr. Siti Suhaili. Apakah kesan fizikal? Itulah dia kan. Berlaku terhadap pokok getah yang ditulis tersebut sekarang. Terutama pada pokok getah. Okey. Puan, Dr. Siti Suhaili. Getah, the reason why I juga buat atas getah sebab getah ialah satu tumbuhan Mother Nature yang boleh heal sendiri. Dia boleh heal sendiri. Sebab tu orang tore dia. Dia heal sendiri. Dia you tore, dia akan cover balik. Dia akan jadi kulit terbalik. Dia cepat. Jadi because of that, I tak pernah buat pokok lain. I buat hanya pokok getah. Dan I buat 2 kali tu je. I tak buat banyak kali. Dan I tahu pokok getah ni kalau tengok teks saya masa saya buat untuk macan tu, tadika getah tu, memang saya ada senaraikan kenapa saya pilih pokok getah tu lah. Sebab saya tahu pokok getah ialah Mother Nature yang sangat memberi ya. Satu tumbuhan yang memberi macam-macam faedah pada manusia. Jadi sebagai seorang artis, 2 kali saya rasa saya a great manipulator dan tadika getah tu memang saya try to angkat balik value getah dalam konteks seni ke dalam konteks sains. Dan sekarang saya bekerjasama because of tadika getah tu, one anthropologist from US came to the show. Dan sekarang menjadi rakan baik saya untuk kami akan produce book about getah untuk memandang getah dalam perspektif yang lebih positif compare to mana-mana yang sebelum ni lah yang mengatakan pokok getah tu only British propaganda, ekonomi propaganda, colonial propaganda pada kita dekat Southeast Asia ni. Ya. Terima kasih. What was the worst critic of your work? Saya pernah dikritik buat jamban. Masa tu saya dekat Sukagakai. Yang best tu arwah Rahimi pun tembak saya. Dia moderator. Dia pun tembak saya. Sebab masa tu saya buat work ephemeral lah tu. Sebab bila kita nak produce knowledge ephemeral, kita kena buat banyak kali. Kita tak boleh buat sekali kita nak produce knowledge tu. Buat lagi sampai kita faham betul-betul. Awal-awal karya saya pasal gila. Lepas tu pasal emotional. Lepas tu pasal ephemeral. So setiap kali kita nak produce knowledge tu, kita ni macam knowledge production punya entity kan, kita nak produce, kita kena buat. Kita pun kena buat ephemeral tu sampai kita ni. Lepas tu dia orang marah. Ada orang yang datang, audience yang datang tu, dia cakap dengan saya, dia kata, I don't like your karya. Dia kata,
nampak macam jamban, dia kata. How can karya seni jadi teruk macam ni? Lepas tu I jawab, masa tu I belum dokumenter, belum apalah, memang tak ni. Saya jawab macam ni, dalam hidup saya tak semua benda cantik dan tak semua benda tak cantik. Benda cantik boleh jadi tak cantik, jadi orang pening jawapan saya. Jadi saya kata jamban tu kalau kita tak berak, macam mana kita nak sihat? Kenapa kita nak rasa jamban tu teruk? Dia tolong kita bagi kita sihat. Betul tak? Kenapa awak selalu rasa jamban tu satu benda yang negatif? Contohlah, ini yang saya kata tadi sistem nilai. Dan satu lagi dekat Yokohama Triennale. Dia orang nak suruh saya explain. Saya tak suka artis talk. Paling saya tak ni. At least minta artis bercakap pasal benda-benda yang lain kan. Benda-benda macam yang more boleh bagi contribution. Jadi saya cakap, I don't want to speak about my work. How can you tak speak pasal your work? You an artist. Saya cakap, dah artwork saya terpampang kat luar sana. Jojol-jojol kat sana dengan description. Saya nak cakap lagi ke pasal work tu? Kan macam masuk bakul angkat sendiri. Saya tak kerti. Terus terang, masa saya kat Paris pun, first time saya pergi, orang tu kata, pertama kali artis tak cakap pasal work dia sendiri. Saya cakap benda lain. Saya cakap asal hutan lah, macam apa. Diorang tunggu lagi berhari-hari. Masa tu saya residency kat sana. Why you don't like to talk about your work? Nak buat apa? Kan saya ada kat sini nak tanya. Tanyalah saya. Kan? Contoh. Jadi saya memang allergic sikit nak cakap pasal karya saya. Tapi saya tak kisah langsung orang kritik karya saya. Sebab karya saya tu ialah saya punya journey dalam life. Memang ada yang tak best. Memang ada yang best. Macam tu. Thank you very much. Boleh cerita sikit pasal work yang menang. Kena buat jenun saya ni kan saya cakap masa saya dekat ITM, saya dalam dilema. Okay, tahun 1995 tu arwah bapa saya meninggal dengan keadaan yang sangat tragik. Sangat tragik Jadi saya tak tahu macam mana nak deal dengan situation macam tu. Jadi saya sangat melankolik. Pernah kadang-kadang kawan jumpa saya dalam almari macam tu lah. Jadi saya buat karya tu bukan nak masuk bakat muda. Saya masa tu saya lepak kat studio kawan saya kat UM. So kawan saya campak brosur. Kau ni buat kat sini bersepah-sepah tempat aku, cuba kau hantar ni lah. Dapatlah duit sikit kot. Mana tahu kau menang, dia cakap. Masa tu saya tengah buat pasal kedai ubat jenun. Jenun tu bahasa klasik untuk gila. Masa tu saya rasa saya macam gila lah. Saya macam ada mental illness kan, something yang melancholik yang tak boleh keluar. Jadi itulah mulanya. Dan saya pergi ke Kelang, saya jumpa satu kedai Sensei tau, kedai ubat Cina lama. Dia ada tong-tong yang tulis-tulis Cina tu kan, tong-tong tu isi ubat-ubat. Saya tanya dia, ni untuk apa? Dia cakap, ini ubat untuk bagi itulah, itu dalam lah, dia kata. Kan Cina dia tak operate you, tak ini kan, itu dalam you susah hati ke, you gila ke apa, ini ubat semua. So dari situ I construct tu. Sebenarnya to heal myself. At that time I'm a little bit not understand kenapa I dibagi kadang-kadang banyak perspektif of myself, you know. Sampai yalah kedai ubat yang untuk mengubat gila, dementia precox, depression position. Dan dalam masa saya di ITM, saya banyak refer Freud dengan Jung. Last saya pilih Jung lah. So dari situ. Tapi memang bukan untuk tujuan masuk bakat muda lah. Dan saya hantar lah sebab kawan dah bising, barang banyak kat studio dia kan. Dia tak ada space. Dia pun tolong saya hantar. Tapi dia memang baik lah. Kali menang. Dapatlah duit. Bolehlah belanja kawan-kawan. Alhamdulillah. Okay. Mungkin ada soalan-soalan lain kot pada student. I really hope diorang boleh dapat some sense lah. Ya, banyak benda Sushi hari ni. Memang insightful apa benda lah hari ni. Prof. Safri, Ya. dengan Sushi, saya boleh
Boleh? Boleh. Saya ada benda mungkin nak share sikit lah kot. If you may. Yes. Pasal awal tadi, Sushi ada mention pasal bila orang tanya and then you tak tahu and then so ada and then quoting reference not unnecessary punya reference kan. So I think pendapat saya lah kat sini kan. So mungkin benda tu bukanlah macam tak tahu and then you bukannya macam buat work macam short sendiri je kan, sebab can see from the progression of your work kan. So saya nampak kat situ dia menulis kepada influencing atau mengangkat benda-benda yang unconscious, subconscious kan. Mungkin bermula dengan proses macam Sushi nak mengenali ataupun mencari mengenang kembali pasal ayah kan. So kat situ nak ada expression tu kan. So dari situlah berlaku proses-proses. Tapi Tetriana, that one during the 90s, late 90s kan. Masa late 90s tu kita dah selepas late 80s and early 90s. Masa 80s tu best 70s, 80s scene memang banyak discourse, banyak kan. Orang semua yalah artis-artis you tahulah during that time kan. Tapi bila kita dah masuk late 90s tu kita dibuka dengan macam benda-benda daripada luar, curator luar start masuk, you know, all this. Try to be independent. Masa tu banyak alternative independent new space ke independent thought, so macam-macam tu lah. Jadi pada masa tu saya agak tertekan jugalah sebab saya tak banyak ilmu, sebab saya hanya degree saja dekat UiTM dan saya selalu orang cakap terlalu banyak cakap benda yang saya tak sepatutnya cakap lah. Contohnya lah macam di ITM saya pun almost di-failkan untuk repeat part 9 sebab external assessor bagi saya 4 flat tapi internal nak failkan saya sebab saya selalu ada that contradict situation. Kalau saya cakap saya tak tahu Tetriana, saya memang tak tahu pada masa tu lah. I think yang awak mention ni, masa tu saya buat three woman show. Saya, Arwah Hamidah dengan Nur Hanim Khairuddin. Come on lah, Nur Hanim Khairuddin and Arwah Hamidah, they can speak like macam alamak, dia orang memang pandai gila. Compare tu saya masa tu, ya Rabbi, memang tak tahu Tetriana. Jadi saya memang cakap, saya tak tahulah apa saya buat ni kan. Cakap, lepas tu saya kena belasah kan dengan media kan. Cuma yang lagi satu you cakap pasal getah tu, itu saya dah dalam proses yang after saya dah banyak engage dengan curator friends, you know. Now sekarang ni bila saya bekerja sama, saya suka kerja sama dengan curator. Curator ni love and hate punya relationship. Saya memang banyak curator, kawan curator saya, dia orang tak kerja dengan saya tapi dia orang jadi kawan saya. Maksudnya dia orang tak pernah membuat pameran saya tapi saya kenal yang di tepi-tepian macam tu lah. So memang saya sukakan curatorial punya involvement, especially karya-karya yang macam saya sangat perlu sebab kita tengah perju knowledge dan knowledge tu tak, kalau artis dia campak abstract, okay, dia campak abstract. Nanti sistem tu dia ada macam-macam, kritik, art historian, gallery, museum, dia akan pick up and build up slowly the knowledge. Then you publish book, then you publish show, benda-benda macam tu. Jadi you kena understand the whole system. Memang peringkat awal tahun late 90s tu tak ada gallery tak ada gallery private kan, tak banyak. Masa tu saya rasa ada Valentine dengan Maywan, Arwah Rahimi, tapi pun komersial apa-apa semualah. Jadi dari situ baru kita tahu yang masa saya keluar tu memang kalau saya tak tahu cakap tu memang kena tembak, dan lepas tu saya akan cari macam mana benda tu. Bukan untuk defend myself, to understand balik kenapa orang tu tembak saya. Apa tu? Ada lagi soalan lah. Okay. Tetriana? Yes. Sorry. Itulah saya pun agak ada
di awal perkataan lah tu, tapi my point is saya nak share with student on not knowing is a pedagogy itself. Macam Yes, ada yes, satu yes, yes, yes. so ada satu buku oleh ni sharing lah dengan student, ada satu buku Elizabeth Fisher, tajuk dia On Not Knowing. Okay, so kat situ dia explore pasal the state of not knowing, engaging with the unknown aspect of research. Okay, kat situ ada kita boleh explore honest expression, playful exploration. So kita boleh nampak Sushi bermula daripada benda-benda perkara-perkara itu. So daripada situ dia membawa kepada ilmu-ilmu atau bidang-bidang dengan yang berkaitan lah. So knowledge tu dibuild oleh galeri, oleh curator bersama-sama dengan Sushi penulisan sekali kan. Yes. But what my point is I want to say to student ialah bermula dengan honesty, and it's important to be honest and to embrace the subconscious and the unconscious kan dalam berkarya. Sebab to me masa tu saya tak ada knowledge kuratorial ke apa-apa. Saya knowledge sebagai seorang seniman. Yang saya tahu knowledge sebagai seorang artis, saya nak jadi artis, the first thing saya tak nak tipu diri saya sendiri. Supaya saya tak cakap benda yang saya tak tahu. Saya tak nak tukuk-tukuk benda yang saya tak tahu. Itu memang dari awal prinsip saya pegang benda tu. Sebab mostly benda personal saya yang saya keluarkan. Saya pun tak tahu kenapa dia keluar macam tu. Macam mana saya nak beritahu awak? Saya tahu kan, contohlah. Cuma saya, buku tu bagus untuk student refer. Kadang-kadang kita dapat knowledge not only from the book. Sometimes through cakap-cakap ke apa kan. Ada sekali kawan curator saya lah, Rupesh Sitaran. Dia ada balik lah, di masa tu dia belajar dekat England sana. Dia balik, dia cakap dengan saya, dia bagi saya satu benda yang pada saya sangat berharga lah. Kadang-kadang benda cakap, borak ni, non-knowledge dengan knowledge. Non-knowledge tu contoh, saya fikirkan kepala otak saya sendirilah. You buat pameran, you nak showkan karya Shafrizal kan? Yang penting apa? Karya Shafrizal kan? Orang rasalah itu knowledge itu knowledge. Tapi yang non-knowledge tu, sebelum nak buat karya Shafrizal tu, kita kena cat dinding. Betul? Dinding kena putih. Kita kena letak caption. Kita kena sapu sampah takkan orang. Lighting lagi. Kakak cleaner lagi. Itu non-knowledge. So jadi benda tu kena cross. Dia macam ni. Kadang-kadang random tu, yang non-knowledge tu dia macam rawak kan. The random tu you pick up sikit, organize sikit. Lepas tu patah balik pergi random. Tapi kalau macam you all, tenaga pengajar, you suka objektifkan benda. Jadi budak nanti dia akan try to objektifkan apa yang dia buat. Pada I boleh, tapi bila dia nak jadi artis, dia jadi tukang cerita apa pasal work dia. Dia tak ada benda yang macam I dulu, I daripada ITM, I tak ada guide kan. Dekat ITM pun lecturer tak suruh sangat you ganas lah dia pasal you nak macam tu lah. Jadi pada I bagusnya kat situ, jadi kita kebal dengan kritikan-kritikan daripada pensyarah-pensyarah, which benda tu sangat penting. Contohnya saya pernah ditegur daripada lecturer ITM sebab buku reference saya tu ialah Little Prince untuk final year, Sir Antoine-Exupéry tu. Itu pun dibagi oleh mak angkat saya. Orang lain ni buku reference dia banyak buku yang ni I'm talking about during the 90s yang mana kita tak ada bahan banyak sangat ya. Jadi memang sebab tu juga saya mungkin tak di-failkan sebab saya tak banyak some concrete punya evidence. Tapi baca sekarang student-student, you dah tak boleh kata benda you tak tahu sebab information, this is information era. You are full of information. Now yang lack ialah pada saya the experience, the real experience. Information I rasa Tatriana, everybody can dig out now. Anywhere you buka aja phone you boleh dapat apa-apa information. But the real experience itu yang buat student-student bila keluar
dengan aksin yang sangat ganas, ya, yang begitu, wah, nampak tepang, peng. Pengsan budak kalau sekali cakap, karya you ni macam Jalani lah. Habis terus jam. Karya you ni macam Susi Sulaiman, jam kan. Alamak, aku fail lah, contohlah. Sebab defend macam I kat ITM dulu different. Cara kita diajar ialah kita buat karya tu, lecturer memang sentiasa tak suka lah. Tak ada benda yang suka kan. Ni apa ni. Tapi kita diajar formalistik tu kan. I ingat lah dekat ITM, tak banyak reference. Jadi kita memang, pada saya, kalau saya tak tahu memang saya cakap tak tahu. Memang tak ada reference. Tapi sekarang mungkin Katrina dah bagi contoh buku sendiri untuk budak-budak refer. Maksudnya itu dah tak ada escape lagi lah. Cuma yang saya nak petikalkan, walaupun dekat Malaysia dan juga di Jepun, saya bagi contoh Jepun tu sebab saya mengajar juga kat sana recently. Sama, student dia tak banyak reference, ada skill tapi tak tahu macam mana bila nak keluar ke gelanggang, the real gelanggang tu. So ini yang I rasa yang mana nak jadi artis lah. Banyak-banyak ni tak semua nak jadi artis. Dan yang nak jadi artis, dia kena memang ada jati diri tu supaya dia tak pergi copy work yang lain lah. Sebab sekarang banyak copy paste. Sangat banyak. Ni apa ni? Sorry, Tatiana. Terima kasih Sushi. So, no problem. Bagi input tu, pengalaman tu sangat penting. So I think it's a good Thank you. Student lah. Jangan baca ni. Can you explain more about apa the archive project? Tan Chee Kuan, what your motivation? What happened to that project now? Siapa ni? Oh, Sarina Abdullah. Okay. Semasa saya buat tu, macam saya cakap, lepas Documenta 2007 tu, saya dah penuh ni dengan the aura of Documenta Archive. Saya pergi Documenta, saya bukan pergi tengok karya orang. Saya pergi masuk Documenta Archive tu. Sangat amazed macam mana Jerman. Kita tak boleh jadi macam tu. Der Jerman ni lain sikit. Jadi diorang ni, saya pernah tanya kawan Jerman saya, tempat kalau awak susah hati awak pergi mana? Kan? Saya ingat dia nak cakap kata pergi disco, minum ke. Library. Kalau dia depressed, orang Jerman, dia pergi library. Kan? Kalau kita masuk library lagi depressed. So kita kena tahu Documenta Archive daripada benda 1955 dia ada dalam tu. So I masa tu, lagi satu curator yang tanya I, prelude you daripada mana? Jadi I kena tahu, sekarang cari prelude I, I mesti daripada late 80s ni. Dah tanya Cik Asnol. Cik Asnol dulu I punya walking dictionary. Cik Asnol, kita dulu tak ada internet nak pergi cek benda ni semua tak ada. Kena tanya orang, tanya Ibrahim Hussein, tanya Cik Asnol, tanya Joseph Tan, macam-macam orang. Macam-macam, Joseph Tan tak. Then I dapat tahu prelude tu Cik Asnol cakap, berkemungkinan ni daripada late 80s ni. Dia cakap, tengok balik late 80s kan. Tan Chee Kuan hero, Tengku Sabri hero kan, early 90s tu kan. Tapi late 80s tu memang Fauzan lah siapa. Itu masa memang art saloon ada, bakat muda ada. Macam-macam lah. Dia orang memang produce work untuk macam big competition macam tu. So, masa tu then I start tengok, mana cari-cari tak ada Tan Chee Kuan punya benda kan. I sukalah tengok Tan Chee Kuan, Tengku Sabri. So archive tu, projek tu, masa I buat tu, patutnya dia ada satu lagi anjakan daripada I, gallery, private gallery, institution kena pick up untuk buat retrospektif. Sebab I tak boleh buat retrospektif. I ni buat yang kita panggil kertas kerja awal dia. Tapi nak peringkat retrospektif and institution kena angkat. Masa tu I tak boleh nak angkat I punya sebagai institution. Sebab I masa tu I sangat teruja dengan the context of unstable institution. 12 tu dulu. So dan balai seni lah yang terdekat dengan galeri 12 masa tu. Dan diorang pun tahu I buat benda-benda ni. Patutnya mereka akan angkat benda tu dan mana-mana museum yang lain lah.
ataupun any institution yang, because kita perlukan multiple validation, terutamanya dalam konteks retrospektif tu kena ada institution. I tak boleh buat private, nanti dia nampak macam berat sebelah. I cakap orang ni penting, mungkin lain tak, faham tak my context. Then I talk to Ahmad Nasar masa tu, Asian Art Archive punya director masa tu, director ke curator. So dia kata, why don't you buat benda ni digital ke apa. I kata tak boleh, benda-benda ni intellectual property artist tu. Kita tak boleh buat sebarang kan benda tu. Jadi memang banyak I nak plan for Tan Chee Kuan ni, tapi capacity I sebagai private gallery tu, I memang nak buat macam-macam kan, memang plan, tapi I tak, the motivation tu memang datang daripada Documenta Archive tu lah, sebab I nak keluarkan balik all this apa kita panggil the prelude of Malaysian contemporary tu. Kena ada evidence dia lah. Jadi I pengolek primary data. I suka collect primary data. Masa tu tak ada. Susah nak dapat primary data. Jadi masa tu I ada cakap dengan Beverly. Beverly masa tu ada nak buat naratif apa benda tu, buku tu kan. I cakap, Beverly, primary data kita, masa tu dia ada nak invite I, lepas tu dia tak invite I. Sebab I cakap primary data penting, I cakap kan, sebab kalau orang ni macam ni, kena macam ni kan, kena clear. Art scene dengan data tu kena synchronize lah. Then of course lah artis kalau I buat show, yelah kalau dah dalam kepala dia orang, kalau private gallery buat show untuk jual. Jadi I kena jual untuk dia orang belilah. Ada orang beli dan artis dapat duit dia apa semua. Jadi benda-benda ni I kena relate dengan collector, dengan apa. Masa tu dengan Farouk Khan lah yang beli banyak benda-benda ni. Tengku Sabri I rasa tak masa tu. There's something tak clear dekat situ. Jadi tapi the idea tu pada I, kita nak collect all this. I suka sebab husband and wife macam tu. Macam mana dia integrate together tu. Kan macam mana Tan Chee Kuan dan Hui Chu satu body work yang you tahu genre dia lebih kurang sama, tapi the form yang keluar tu memang you nampak angst Tan Chee Kuan, then you nampak Mastura pula, sorry, Hui Chu punya angst yang lembut tu kan. So I suka benda macam tu. Jadi tapi benda tu dia berkubur macam tu lah pada masa sekarang ni, sebab I perlukan team. I perlukan the system tu, the support system. I tak boleh as private gallery kat situ saja I punya tahap yang I boleh buat. Sebab I dah collect primary data tu, macam Tan Chee Kuan tu kira dia memang dari A sampai Z lah, dia tahu Tan Chee Kuan masa tu. Jadi kena diangkat oleh institution yang lebih besar dengan sistem yang lebih, support system yang lebih kuat untuk produce knowledge tu. Yang nak kita itu kan tentang betul ke prelude kita dari late 90s tu, contemporary kita tu. Sekian, terima kasih. Apa lagi ni? Sangat apa tu? When was the three woman show tu? During the 90s lah. Late 90s kalau tak salah. I tak ingat. I Arwah Hamidah dengan Hanim. Dekat Valentine ke? Yes, Valentine Willy. I think 97 tu kot. Dia kata 3 contemporaries. Macam tu. 3 contemporaries. 3 contemporaries. Dia ada series contemporaries. Interesting tau. Some earlier Valentine punya ni. And then apa ni? Can you speak more about your Documenta? Documenta tu dah lama. Documenta ni pun I anggap dia anugerah Allah bagi ya. Sangat. Sebab Documenta curator masa tu pergi Singapore. Dia tak sepatutnya cari artis pun. Dia pergi cari untuk Documenta magazine. Not to cari Documenta artis. Sebab dia orang ada sistem dia orang sendirilah. Masa tu dia orang involvekan Nur Hanim. Because Nur Hanim masa tu buat sentap. Then because Singapore dengan Malaysia dekat, so dia cross sajalah to see roughly the scene apa semualah. Happen that masa tu rumah I belakang balai.
So ada masa tu Masno Ramli bawa the curator untuk jalan-jalan lah. Dan dia cakap nak tak singgah ada satu rumah artis belakang balai. That's how things happen lah. Dan bila dia tengok buku-buku yang I produce, sebab I until today produce my own merapik book kan. I tak tahulah apa-apa macam-macam dalam ni kan. My thought process. Dulu I berangan nak buat emotional library. Tapi berangan lagi lah sampai sekarang. Mana tahu one day banyak buku-buku emotional I dalam library tu lah yang I boleh tengok balik few things. So that's how things started lah. Then dia offer I verbally. Dia kata tak pernah dalam history dokumenter orang dia verbally, dia kena balik nak pergi bincang lagi dengan curatorial team dia. So masa tu yang dia nak pinjam satu buku, yang I worried buku I hilang, dia bawa balik. I tak kisahlah dia invite ke tidak. Then I tanya dia, dah berbulan-bulan I tanya, buku tu bila you nak pulang? I cakap kan. Dia kata, you datanglah sini, dia kata kan. I invite you as documentar artist, dia cakap. So, then sebab dulu banyak curator daripada luar negara datang, sometimes dia jumpa-jumpa you, tak semestinya dia invite you. Jadi that's how things started. Dan bila pergi dokumenter tu memanglah 2007 mana ada internet, mana macam now ruang rupa pergi dokumenter such a masuk Times Magazine lah apa semua. Dulu tak ada. Dulu reporter kat sana tanya you now your nilai ni dah macam Ferrari dah. Kalau you balik Malaysia apa nilai you? Dia tanyalah. Ni TV interview lah tanya I cakap I rasa kalau second hand car pun I rasa tak. Sebab diorang tak tahu, diorang tak aware. Masa tu dekat Malaysia orang hanya rasa bila orang balik Fukuoka Ternate tu jadi hero. I sampai pergi Japan kan. Why you masuk dokumenter nobody make such a big deal. Kenapa balik Fukuoka Ternate big deal? I cakap because di Malaysia Fukuoka Ternate ialah the highest benchmark pada masa tu. Not dokumenter. Dokumenter ni sebab Europe kan. Kita tak ada siapa pernah masuk masa tu. Dekat Malaysia tu tak, yang I'm talking about, I think yang siapa tu masuk tu, siapa tu, Zulkifli Yusof tu, dia under architecture. Dia bukan bawa ikon ke? Dia bawa Indonesia punya pavilion kan? Bukan? Dulu. Yang dia buat Don't Play During Maghrib tu kan? Itu, tapi yang I tahu dia under architecture tak? Bukan dia dokumenter architecture. Dokumenter, tak silap under Indonesian punya ni, dia bukan Malaysia punya. Tapi dokumenter dia tak ada, betul. Mungkin itu Venice Biennale. Itu Venice Biennale. Tapi setahu I juga, I tak tahu dokumenter ni I rasa kalau yang dia orang pergi tu nanti yang dia orang pergi tu kalau tak silap saya dia under macam some project conjunction dengan dokumenter, something like that. So masa tu bila I pergi, of course lah bila balik I pula dengan kepala archive. I tak ada kepala nak jadi artis. Orang ingat semua I akan buat solo. Tapi pada masa tu tak ada galeri pun nak ambil I lah sebab maybe difficult to even Tomio 2012 when he approached me, the first thing dia offer me is to buat buku. Bukan nak, dia kata selagi tak keluar buku I, selagi tu dia tak tahu macam mana nak represent I. Sebab work I sangat diverse, sangat dia tak tahu macam mana nak pergi macam mana. That's the thing yang I inilah. Cuma dokumenter tu such a beautiful experience and dia merupakan satu kebetulan yang bukan kebetulan, it's meant to be, it's anugerah. So after balik tu I lagi rasa nak contribute lah, nak pergi tu archive lah because kita tak tahu banyak dekat Malaysia. Banyak benda yang kita tak tahu. Dari situ I gila cari material lah. I jumpa Sharifah Fatimah, I jumpa Ibrahim Hussein, macam-macam material I collect, Joseph Tan, apa-apa semua. Macam tu lah. Ni sangat interesting topik dan terima kasih banyak. Konsep jati diri di kalangan generasi muda dan menterjemahkan diri mereka sebagai satu nation yang dilihat semakin hilang terutamanya terhadap seni tradisi dan budaya bangsa. Sebab kita tak boleh salahkan macam banyak
banyak younger people dengan I, kita tak boleh salahkan environment diorang. Contohnya all this internet, social media. So kita dah masuk information era ni. Jadi information era pun dah nak sampai penghujung. Nanti tak tahulah creative era ke apa ke, sebab sekarang ni information dah bertindih-tindih. Dah tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. So kita perlukan apa balik semula? Kita perlukan integrity. Dan integrity nak dapat daripada mana? Integrity tu nak dapat daripada jati diri. Sekarang menjadi artis tu you jadi entertainer. You entertain. You produce benda yang to entertain. It's an entertainment form yang you produce tu. So cara I ni cara macam mana saya? Kampung pula. Tenggara lah, Tenggara. Cara Tenggara, kita ikut, kalau kita belajar, kita belajar dengan Cik Syafrizal, lepas habis degree, you boleh bye-bye Cik Syafrizal. You tak payah tahu pun Cik Syafrizal buat apa ke apa. Tapi, kalau konsep Tenggara, you belajar dengan adik guru tau. Adik guru you mana boleh tinggal. Dia nak bagi ilmu pun, dia bukan bagi balik semua. Kan you ikut dia sampai ke akhir hayat dia. Itu maksud. Sekarang, kalau kita nakkan artis-artis muda kita ni, kita kena bekerja keras sikit. Buatlah kefahaman dia korek sini korek sana, dan experience tu. Apa yang I buat dengan the younger people ialah bagi dia pengalaman. Okay, kadang-kadang ada seorang ni dia pernah cakap lah, kawan dia kata dia selalu ikut I. Kawan dia tanya, bawa lah aku pergi dengan Sushi Sulaiman, dia kata kan. Aku nak belajar benda, apa dia ajar kau kan. Ditanya kau budak ni lah. Tahu budak ni jawab apa? Sushi tu hari-hari ajar kita orang cuci tandas lah, dia kata. Kita dulu ada sewa rumah dekat Bukit Damansara kan. Hari-hari kemas tandas, cuci tandas, kemas rumput ke apa ke kemas ni. Dia tak ajar apa-apa lah, dia kata lah. So budak tu pun mungkin disappointed lah. Tapi budak yang ikut I tu, alhamdulillah lah sampai sekarang adalah kita berkomunikasi lagi. Tapi ramai yang nak cepat jadi artis tu, jadi dia rasa cara I ni mungkin pergi reverse belakang jauh sikit kan. Tapi dia boleh jauh lah. Jadi yang macam boleh faham tradisi tu. Jadi kenapa kita beli hutan contohnya kan. Kenapa kita orang ramai-ramai, saya yang paling tua lah, yang lain semua muda-muda. Yang ramai beli hutan. Sebab kita punya susu galur tradisi kita memang daripada depiction of hutan tu sendiri. Jiwa kita dengan alam, dengan hutan. Jadi apa pun kita nak fikir, kalau contohnya tradisi as simple as labu sayung, you hantar orang pelajar nak buat labu sayung, mana dia nak? Benda tu lambat. Benda tu proses dia lambat. Jadi sekarang ni kita kena faham sebagai tenaga pengajar tu, macam mana kita nak tackle budak-budak yang sekarang. Kita tak boleh suruh dia berbudaya tanpa kita explain evidence. Dia orang need evidence. Kalau I nak cakap banyak pun Syafrizal, kalau I tak jadi seorang artis yang berjaya, you ingat orang budak nak ikut ke? Percaya pun. Kan? Orang kan cakap, alah kau dah lama tinggalkan nak scene, buat apa aku nak dengar cakap kau, betul? Jadi you have to be relevant dalam the art scene, not only in Malaysia, in Southeast Asia, in Asia, international. You have to work hard for that, so that when you speak or you apa, dia orang ikutlah. Dia dah buat ni. Dia dah buat ni. Sebab dia orang ni sekarang dia tengok you. Sebab banyak option. Their life multiple options. You tak bagi, dia pergi tempat lain. You tak bagi, dia pergi tempat lain. Jadi I sekarang cuba. I tak rasa benda tu akan berjaya. Kalau dalam 50 orang, kalau 2 orang boleh ikut, alhamdulillah dah. Jadi itu yang I buat sekarang dengan the younger generation lah. Dan secara tertutup. Ada yang marah, apasal ni kita tak letak kat social media apa kita buat. Dalam live kenalah ada rahsia sikit. Best. Betul tak? Okay Suci, kita akan berhenti pukul 12 and take a few more question kot yang ada kat tu. Kita akan stop pukul 12 kot. Okay, ada a few question lagi kat situ. Apa lah? Dr. Sarina ada tanya tu. You mention about the word angst. Kat bawah sorry. I tak perasan. What was that? How you...
you see the art scene during the 90s? Ini berkaitan lah. Dia 90s ni, kalau early 90s tu even middle ke ada terpercik jugalah sikit-sikit late 90s. Kalau kita tengok lepas dasar kebudayaan negara tu 70s tu, masa tu yang involve Syed Ahmad Jamal, Pihak Dasar kan. Jadi saya rasa lagi seorang siapa tu? Yang Petronas punya director dia dulu. Siapa? Zabas? Zabas. I rasa dia ada involve. Kau tak silap I lah. Kau tak silap. Tapi yang dua ni yes. Ke no? Ataupun Ismail Zain. Ni, tapi yang confirm memang Syed Ahmad Jamal dengan ini. Jadi pada masa tu, selepas tu dan pada masa tu, benda ni berlerit-lerit ya. Sebab kalau kita tengok dekat buku yang dah didokumentkan selepas dasar kebudayaan negara tu, dia ada mengatakan yang tentang elemen-elemen Melayu tu sebagai tonggak Melayu Islam sebagai tonggak identiti kepada kebudayaan Indonesia. Thank you. Sekejap anak I bagi air, I kena minum. Hello. So kat situ mungkin ada beberapa, yalah of course lah, benda yang kita kena argue, I tak faham. Jadi banyak benda yang ada beberapa pihak lah yang mungkin tak puas hati, yang rasakan benda tu diskriminasi ke apa-apa something like that. Tapi dia ada mention jugalah tentang berbilang bangsa punya kebudayaan yang mana boleh diambil, baik untuk diambil, boleh be part of the identity of kita punya ni. Jadi masa kat situ, masa I tengok Tan Chee Kuan, I notice angst kat situ berlaku dalam 80s juga ya, selepas percikan daripada 70s dan masuk ke 80s. Dan masih early 90s tu, people like Wong Hoi Chong, people like Hasno tu, kadang-kadang dia terbagi dua. Saya ingat lagi masa late 90s tu, kalau saya pergi join katalah rumah air panas ataupun pergi MIA, saya dirasa spy. Kalau saya pergi YTM, saya pun spy. Saya pun tak tahu saya kat mana. Jadi sebab saya half Chinese half Malay macam tu. Jadi kat situ memang real satu reality yang saya berdepan tentang being Malay, kedudukan Melayu dan Cina pada masa tu lah. Dia punya tense tu berlaku. Dan late 90s pula, dalam 90s tu banyak, especially late 90s, banyak curator-curator luar pick up hero luar, hero international macam Wong Hoi Chong yang memberikan naratif-naratif yang mengatakan diskriminasi in terms of apa yang diorang produce, apa-apa semua. Ini kita tengok jangan negatif benda ni ialah sejarah kita. Jadi dari situ kita kena cari option lah. Jadi bila saya ni ke kiri tak, ke kanan tak, apa ni? Saya jalan sendirilah. Sebab saya tengah-tengah, saya separuh Cina, separuh Melayu. Macam mana ni? Kan? Tak boleh masuk platform ni, Masa tu rumah air panas kuat kan, Chong Yong apa-apa semua. Dan pada Wong Hoi Chong apa-apa semua. Dan pada masa yang sama, saya daripada UiTM apa-apa semua. Dan Valentine Willy buka platform macam tu. Dan Maywan buka platform. So benda-benda macam ni, angst tu dia naturally develop. Itu yang best bila tengok karya-karya 80s ni. Benda tu you tengok karya-karya artis-artis Melayu kan. Fauzan, dia ada dia punya angst tapi dia berbunga. Dia ada dia punya kias dia kan. Tapi kalau yang Chinese pedum attack Kung Yu kan. Wong Hoi Chong, Tan Chee Kuan kan. Tu hero-hero dululah. Macam Zul pun dia berkias kan macam tu. So benda-benda ni yang I rasakan printed evidence dan tanya-tanya verbal oral history pun penting sebab kita tak ada satu kita tak boleh buat satu buku induk. Ini yang my opinion. Masa Hanim buat Malaysian Art Archive,
cakap dengan Anim, instead of kita donate dekat you, our archival material, lebih baik kita buat sistem payung. Okay, you dah pakai nama Malaysia. Ada ramai orang buat archive pada masa tu. You linkkan dia. Kan? Sebab orang cari archive material ni very personal journey tau. You tak boleh, you donate kat kita, kita buka benda macam tu. Tak boleh. You bagi sistem payung tu. Jadi, you encourage lagi orang. Jadi bila orang luar klik kat you, dia nampak, oh orang ni cara dia buat archive macam ni. So you dapat diverse punya how archive approach. Sebab kita perlukan benda ni. Kita perlukan ada material sikit daripada I, sikit daripada orang ni, sikit daripada orang ni. Sarifah Fatimah punya kan, dekat mana entah dekat Kedah punya museum. So benda-benda macam ni, I rasa kita perlu linkkan dan kita perlu dapatkan balik benda-benda ni dan interview ke apa ke. Itu yang baru kita boleh tahu, kita nak faham angst yang mana real, angst yang mana tak real. Contoh macam sekarang kan, kita marah juga. Kita marah Najib, kita marah buat kartun dia ke apa ke. So macam dekat Jerman kan, apa tu, siapa nama hari tu saya pergi, Anselm Kiefer. Anselm Kiefer punya angst dulu, hari tu saya tengok retrospektif dia kat Paris. Dengan Anselm Kiefer sekarang, dia buat installation. Tak sama lah. Mana nak sama? Zaman dia lain. Jadi bila kita nak faham angst kan, kita kena tengok skop persekitaran dia tu. Memang Anselm Kiefer tu dia dah ada angst dia ya, tapi you nak cakap angst dia yang tahun 2016 tu tak boleh sebab dia dah tak ada benda tu. Kalau dia dah buat pun jadi macam buat-buat benda macam tu. Dan kita pun tak boleh yang angst yang sekarang nak compare dengan Tan Chin Kuan punya dengan Zulkifli Hussein tak sama. Tak dapat. Tu angst boleh ke Dr. Sarina? Saya bukan cikgu. Boleh ke? You faham ke? Sekali lagi Sushi, thanks. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much everyone. Tetriana, Dr. Sarina, Shafrizal. Thank you so much.